Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh kita start boleh? Sebab saya dah terlari banyak ni masa kita. Okey, semua masih bersedia lagi secara emosi dan juga rohani. Okey, kita ada 20 soalan kuis ada 20. Dia akan buat secara secara online. Kak Fish, pemenang ada hadiah. Jadi kalau hadiah tak ada lebih, saya buat secara lisan lah. Siapa yang dapat jawab angkat tangan. Macam mana? Sekejap lagi lah. Okay. Kita ada buat kuis sikit lah, orang kata kan. Okey, sekarang kita berpindah kepada bab hukum. Hukum yang 5. Apakah syarat-syarat hukum 5? Hukum syarak terbagi pada 2. Okey, ingat hukum syarak terbagi pada 2. Satu dipanggil taklifi. T-A-K-L-I-F-I, taklifi. Hukum taklifi adalah hukum 5. Wajib, sunat, haram, makruh dan harus. Okay, itu kita panggil at-taklifi. Kenapa dia panggil taklifi? Kerana dia berkait dengan perbuatan mukallaf. Siapa dia mukallaf? Kita. Islam, baligh, berakal, merdeka, bukan hamba. Jadi itu semua adalah mukallaf. Seorang mukallaf tertanggung dengan hukum 5 ini. Sebab dia panggil ahkam al-hukmu at-taklifi. Hukum taklifi. Kerana berkait dengan perbuatan mukallaf. So, kata yang kedua adalah hukum dipanggil sebagai hukum wad'i. Wad'i itu kita tak akan bincangkan pada hari ini lah. Sebab wad'i dimemerlukan satu masa yang lain lah. Sebab dia perbahasan dia panjang. Okey. Dia ada hukum wad'i, ada syarat, ada apa? Ada syarat, ada mani', penghalang, syarat, mani', sahih, batil, fasad, rukun, ada banyaklah perbahasan hukum wad'i. Tapi kita hari ini fokus kepada hukum. Tiga puluh empat ini besar sikit. Okey, hukum. Dia dah sebut dah. Taklif, 5 wajib. Okey. Wajib. Okey, wajib adalah satu perkara yang mendapat pahala jika dikerjakan. Tidak berdosa jika apa benda pula ni? Kenapa? Oh, bawah. Dan jadi lain lah. Wajib adalah satu perkara harus dilaksanakan. Dia sebut sini harus. Kita harus dari sudut bahasa Melayu je lah kot. Harus dari sudut bahasa Melayu lah. Kita kata mestilah. Suatu perkara yang mesti dilaksanakan, di mana akan mendapat pahala jika melaksanakannya, akan berdosa jika meninggalkannya. Itu adalah takrif yang mendasar dalam bab wajib. Kalau kita kata apa? Apakah dia makna wajib? Yusabu fa'iluhu wa yu'aqabu tarikuhu. Dia beri suatu wajib itulah suatu benda yang disuruh oleh syarak. Tapi saya nak sebut ingat satu benda yang membezakan wajib ni dengan sunat. Apa yang disuruh oleh syarak secara bersangatan. Okey? Nama bersangatan tu dipanggil sebagai nak tulis ke? Hatmiyah. H-A-T-M-I-Y-A-H. Hatmiyah. H-A-T. Ta. Ha, ta, mim, ya, ta marbutah. H-A-T-M-I-Y-A-H. Hatmiyah. Itu maksud dia apa hatmiyah? Bersangatan. Itu penting bersangatan. Dan dia kena jelas. Bersangatan. Faham tak bersangatan? Bersangatan ni sangatlah. Dia ada penegasan dia. Okey?
bersangatan. Okey? Sangat-sangat dituntut. So diketahui melalui apa? Satunya dia diketahui melalui ayat berbentuk suruhan. Makanlah. Bukan. Semua suruhan, bukan semua bentuk suruhan. Ada suruhan contoh yang berbentuk hukum syarak. Contoh, bunuhlah, solatlah, puasalah. Tapi kalau makanlah termasuk tak? Makanlah dia tak termasuk. Sebab semua orang mesti kena makan. Tak payah suruh pun kena makan. Betul tak? Benda ni kena bersuruh. Benda yang kena bersuruh. Benda yang tak bersuruh tak termasuk lah. Tapi dia, adakah dia wajib? Makan ni wajib bila time dah nak mati, lapar. Wajib lah kau makan, betul tak? So, yang wajib bersuruh ni kita panggil wajib satu, bersangatan, dan dia jelas. Okey? Okey, saya bawa satu kes. Kita bawa satu kes untuk, macam saya sebut tadi, di antara cara kita boleh faham itu wajib, Allah kata tak buat masuk api neraka. Tak buat apa lagi? Tak buat masuk api neraka, kena hukuman, macam-macam lah. Okay? Contohnya, masalah kau fi saqar wa ma kunna min musallin. Kenapa kau masuk neraka sakar pada hari ini? Kerana kami dulu bukan orang yang bersolat. So, ulama ada bahas juga, itu bersolat tu maksudnya solat celup-celup ke termasuk ke? Tak. Solat kat situ adalah orang yang tak bersolat, bermakna orang yang mengingkari kewajipan solat tersebut. Kalau solat celup-celup ni, dia dianggap sebagai takasulan, yang malas. Malas ni, orang kata dia tak termasuk dalam bab sampai kena sita harta dia. Dia kena sita harta dia ni sampai dihukumkan kafir apa semua ni adalah bila dia bukan saja tak mengakui kewajipan solat, bahkan dia pun mengatakan dia boleh mengejek-ngejek kewajipan solat tersebut. Maksudnya dia bermusuhan dengan hukum tersebut. Maka itu adalah dipanggil, itu ialah yang terkeluar daripada Islam lah. Kalau sampai bermusuhan dengan hukum tersebut, sampai meremeh-remeh, membuat ejek-ejek, okey, bukan saja dia tak ni, bahkan dia memang rasa tak wajib langsung, dia tak beriman langsung. Okey. Contoh, saya nak bawa masukkan kata bersangatan tu dalam bab hukum solat berjemaah di masjid. Hukum solat berjemaah di masjid, ulama berbeza pandangan. Bagi lelaki, hukum solat berjemaah di masjid berbeza pandangan sangat. Sebab apa mereka berbeza pandangan dalam menentukan hukum solat berjemaah di masjid? Kena beza. Ulama ada bezakan solat berjemaah sahaja, solat berjemaah di masjid lain. Kalau orang hanya solat berjemaah bukan di masjid, bermakna di rumah ataupun di tempat lain, dia akan mendapat pahala 27 tu dia dapat. Asalkan solat jemaah, solat 27. Tapi apa yang orang solat berjemaah di selain masjid tak dapat dengan orang yang bersolat di masjid? Apa yang dia tak dapat? Antaranya setiap langkahan menaikkan satu darjat dan menghapuskan satu dosa, dia tak dapat. Sunnah meluruskan saf, dia tak dapat. Pahala mengikuti imam, pahala i'tikaf di masjid, dia tak dapat. Semua yang berkaitan dengan masjid, semua dia tak dapat. Semua fadilat-fadilat yang berkata dikhususkan kepada masjid, dia tak dapat. Tapi kalau orang yang berjemaah di masjid, pahala jemaah dia dapat ditambah dengan pahala-pahala kelebihan pergi ke masjid. So kalau orang tu bersolat, seorang lelaki bersolat di rumah, kerana dalam mazhab Syafi'i, maka muktamad dalam pada mazhab Syafi'i, maka Imam Nawawi dalam kitab dia Majmu' Syarah Muhazzab pun bertegas, apa yang muktamad dalam mazhab kami adalah solat berjemaah di masjid adalah fardu kifayah. Bermakna kalau dah ada sekumpulan orang buat, saqata anil baqin, yang lain semua terlepas daripada dosa. Tapi kalau mazhab Hambali mengatakan bahawa solat berjemaah di masjid adalah fardu ain bagi setiap lelaki yang mukallaf. Bayangkan, fardu ain tu. Tu mazhab Hambali. Mazhab Abu Hanifah, mazhab Maliki, mazhab Syafi'i, kebanyakan mereka ada yang mengatakan sunat muakkad, ada yang mengatakan, kebanyakannya mengatakan fardu kifayah. Itu pandangan jumhur, fardu kifayah. Tapi janganlah dia ambil pandangan dia kata, tak payah lagi masjid. Tak. Tapi dia akan terluput segala pahala-pahala yang ke masjid. Cuma seandainya dia berjemaah dengan anak-anak dia di rumah, seorang lelaki berjemaah dengan anak-anak dia di rumah, cuma ada ulama berpandangan yang mana jika ada keuzuran. Contoh, dia tak nak nyusahkan rumah dia jaga anak-anak kecil seorang-seorang, so dia nak tolong jaga anak dia kat rumah sama-sama.
So dia berjemaah dengan anak dia di masjid supaya anak dia faham solat berjemaah di masjid bersama, contoh. Maka bila dari sekumpulan orang buat perkara tersebut, dia dianggap telah mendapat jemaah dan dia mendapat pahala 27 tersebut dan 25 tersebut dapat. Okey. Sekarang ulama berbeza pandangan. Sebab apa fardu kifayah? Satu kata fardu ain. Sebab mereka tak jumpa dalil-dalil yang sebut secara jelas dia wajib. Sebab tak cukup syarat wajib. Okey, semuanya boleh dicabar. Itu sebab saya kata bersangatan. Apa maksud bersangatan? Dia punya anjuran suruhan tu jelas dan tidak boleh dicabar. Contoh sebab apa? Okey, mazhab Hambali dia gunakan hadis, satu hadis. Solatul jamaah afdalu min solatil fazi bi 27 darajah. Dalam satu riwayat bi 25 darajah. Dalam satu riwayat bi 27 juz'a. Solat seorang berjemaah adalah lebih baik daripada solat bersendirian melebihi 27 kali ganda. Sekarang ulama bahas, situ tak jadi tak jelas suruhan dia. Sebab apa? Boleh dicabar. Kerana bila Rasulullah kata solat berjemaah adalah lebih baik daripada solat bersendirian. Solat bersendirian ni baik tak? Ni baik juga. So tak jelas. Soalan contohnya tu kita bercakap macam ni. Zaid lebih tinggi daripada Abu. Abu ni tinggi ke tak tinggi? Tinggi, tapi Zaid lebih tinggi daripada dia. Maksudnya dua-dua sama tinggi. Dua-dua tinggi. Cuma Zaid lebih tinggi je daripada dia. Betul tak? So Abu, kita boleh sebut ke Abu ni pendek? Boleh kita sebut Abu ni pendek? Tak. Kita sebut Abu ni tinggi. Cuma Zaid lebih tinggi daripada dia. So bermakna solat sendirian pun baik. Cuma solat berjemaah lebih baik daripada dia. Dua-dua baik. So tak jelas. Diorang tak nampak benda ni jelas. Okey? Itu satu. Itu dalil digunakan oleh Hanabilah. Kemudian dalil kedua yang golongan Hambali guna pandangan, hadis ini merupakan hadis yang masyhur lah dalam perbahasan ni. Hadis tentang inna asqalas salati 'alal munafiqina salatul fajri wa salatul isya. Solat yang paling berat nak dilakukan oleh orang munafik adalah dua jenis solat, solat isyak dan solat fajar. Wa in ya'rifu ma fihi ma la'atu wa habwa. Nabi kata, kalaulah orang semua tahu tentang fadilat dua solat wajib tersebut, la'atuhuma walau habwa. Orang akan datang walaupun terpaksa merangkak. Kemudian dia disebut, sambungan pada hadis tu, laqad hamamtu an amura bin nasi fatuqamu. Aku ni sangat inginkan supaya orang ni melakukan solat, bukan saja melakukan solat. An amura rajulan bis solati ma'an nas. Bukan saja bersolat, bahkan bersolat bersama-sama dengan manusia lain. Summan talaqa ma'i bi rijalin ma'ahum huzamun hatabin ila qaumin la yashaduna salata. Kemudian orang-orang tersebut bersama-sama dengan aku pergi cari kayu api. Cari kayu api. Fa uharriku alaihim buyutahum min nar, supaya aku boleh bakar rumah mereka dengan api. Hadis dari Bukhari dan Muslim. Nabi bercita-cita nak bakar rumah orang yang al-mutakhallafina an salatil jamaah fil masjid. Itu orang yang tidak melakukan solat jemaah di masjid. Itu hadis antara hadis yang kuat digunakan oleh mazhab Hambali. Tapi mazhab Syafi'i dengan mazhab Maliki kata masih belum jelas wajib dia. Walaupun Nabi nak bakar rumah, tapi dia kata apa? Dia kata sebab Nabi ada buat tak? Tak buat. So tak wajib. Adakah Nabi bakar rumah-rumah dia orang? Tak buat. So tak wajib lagi. Sebab Nabi tak buat pun. Make sense tak? Make sense. Sebab Nabi tak buat. Kalau benda tu wajib, Nabi dah bakar dah rumah dia orang. Tapi Nabi tak ada riwayat yang menyatakan Nabi pernah membakar rumah dia orang. Cuba Nabi bercita-cita sahaja. Bercita-cita belum kuat nak jadi dia wajib. Okey, itu satu dah kena tolak. Tapi belum cukup lah sebenarnya. Kita belum dengar mazhab Hambali balas balik. Lagi panjang cerita. Mazhab Hambali ada balas. Ingat dia diam je. Tak ada. Dia orang ada balas balik. Tapi dia akan jadi panjang cerita lah. Saya cuma nak ceritakan poin saya kat sini adalah
Benda tu selagi belum jelas wajib, dia tak akan cakap benda tu wajib. Sebab syarat dia mesti jelas dan bersangatan. Faham? So, hadis itu. Ada hadis yang ketiga, mazhab Hanbali gunakan. Dia kata, ya Rasulullah, inni rajulun darirul basar. Aku ni orang yang buta. Waliyasyasi'ud dar. Dan rumah aku ni besar. Walaysa ladayya qa'idun alladhi yulaimuni, ataupun dalam satu riwayat walaysa ladayya qa'idun alladhi yaquduni. Aku ni tidak ada orang yang boleh memimpin aku pergi ke masjid. Apakah boleh aku tidak pergi ke masjid? Kemudian Rasulullah kata, hal sami'tan nida? Kau dengar azan? Naam, fa'ajib. Dia berkata jawab azan tu. Jawab azan tu bermakna bukan Allahu Akbar, Allahu Akbar, bukan. Jawab azan tu masih pergi solat lah ke masjid. Dia kata fa'ajib. Sebab ada sudah sebut, bila Nabi tanya, hal sami'tan nida, kau dengar tak azan? Kata, aku dengar. Summa walla mudbira. Orang buta tu nak pergi dah. Bermakna dia dah kata, Nabi kata, dengar tak? Dengar. Dia nak pergi dah. Dia kata, mula-mula Nabi adalah hadis, mula-mula Nabi bagi dia rukhsah tu. Tapi bila ditanya, kau dengar tak? Dengar. Dia tunggu balik. Nak bagi. Walla mudbira. Dia balik. Tapi Nabi tahan dia. Kau dengar kan? Bukan tak nampak kan? Kau tak nampak kan? Boleh dengar kan? Boleh dengar. Kalau boleh dengar, ajib. Maksud, sahutlah seruan tersebut. Kalau ikutkan, dia orang gunakan kias. Mazhab Hanbali guna kias. Kalaulah yang buta dah Nabi suruh pergi, apatah lagi celik. So dia guna kiasul aula. Tapi mazhab macam biasalah. Mazhab Syafi'i dan mazhab Maliki mengatakan tetap belum untuk dikatakan dia jadi wajib lagi. Sebab hadis tu sebenarnya refer kepada solat Jumaat. Solat Jumaat. Hadis Nabi refer kepada solat Jumaat. Bukan pasal solat 5 waktu di masjid. Jadi, nak sebutnya, orang tu minta supaya dia solat Jumaat kat rumah. Ijma' mengatakan, kerana hadis tu telah berlanggar dengan ijma' bagi mereka. Nampak? Saya dah sebut pasal ijma' tadi kan? Hadis boleh berlanggar dengan ijma', betul tak? Kalau hadis berlanggar dengan ijma', ulama' nak layan ke hadis tu? Tak. Dia akan pakai ijma'. Sebab ijma' mengatakan, orang buta dirukhsahkan untuk dia bersolat 5 waktu di rumah. Tapi seolah-olah dia minta pada Nabi apa? Aku nak solat Jumaat kat rumah sebenarnya. Mana boleh sebenarnya? Faham tak? So, dia kata belum cukup nak kata wajib lagi. Kena tolak lagi. Kemudian dia guna lagi hadis. Solatul mar'i jarul masjid fa solatuhu fil masjid. Tapi hadis ni dhaif. Bahkan tak ada ulama mensahihkan dia. Cuma kalau dia sahih. Hadis tu maksud apa? Solat orang yang rumah dia dekat dengan masjid adalah di masjid. Tapi hadis tu dhaif. Bahkan tak ada ulama yang mensahihkan. Sehingga kalau ulama menghukum dia sebagai munkarul hadis. Hadis yang mungkar. Tetapi ulama mazhab Syafi'i, mazhab Maliki kata, kalau dia sahih, andai katalah dia sahih, solat orang berjemaah di masjid, solat orang yang berada dekat rumah dengan masjid, maka adalah di masjid. Bermakna apa? Solat dia, kalau dia dekat rumah dia dengan masjid, tapi dia solat dekat selain masjid, maka kalau mazhab mazhab Hanbali, mazhab Zahiri mengatakan solat dia tak sah kerana semayang berjemaah di masjid adalah syarat sah solat. Mazhab Zahiri, syarat sah solat tau. Bermakna batal solat kalau buat jemaah selain masjid. Itu mazhab Zahiri. So mazhab Hanbali, mazhab Abu Hanifah, mazhab Syafi'i, mazhab Maliki kata, okay, let's say kalau hadis tu sahih, kita fikir macam inilah. Kalau dah habis jemaah, orang yang rumah dia dekat dengan masjid, dia datang masjid, dia solat, dia dapat tak pahala jemaah? Dah habis jemaah ni kan, tapi dia solat tak kat masjid, sah tak solat dia? Sah. Bermakna dia tetap solat kat masjid. Sebab hadis kata orang yang, dia tak cakap jemaah ke tak berjemaah, dia kata orang yang dekat rumah dengan masjid kena solat di masjid. Tapi dia sebut tak berjemaah? Tak sebut jemaah. Andai kata orang rumah yang dekat dengan masjid, dia tak semayang jemaah, dia semayang sendirian lepas habis dah solat, sah tak solat dia? Sah kan? So boleh je. Sebab hadis tu tak ada sebut jemaah.
Dia tak boleh pakai. Belum cukup kuat lagi. So dia pakai lagi apa? Hadis tentang sebuah hadis yang masyhur juga digunakan oleh mazhab Hambali. Banyak ni semua kena tolak ke? Sebab apa saya kata kena tolak? Sebab dia orang tak jumpa benda tu jelas kata wajib. Selagi itulah tak boleh cakap wajib. Tu orang hari ni sebut benda ni wajib, suka hati je. Ulama bagi berpuluh hadis semua kena tolak, tak cukup wajib lagi, datang ke dia sebut wajib. Kita berhak tanya dia, apa dalil kau kata wajib? Kalau dia baca dalil, tanya dia, di lafaz mana kau kata dia wajib? Okay? So hukum tak boleh buat main-main. Saya nak tekan kat sini apa? Berapa? Bersangatan tu penting, kena faham tu, bersangatan. Selagi tak ada unsur bersangatan, dia akan tukar kepada makna sunat. Dia kalau tak boleh, dia akan jadi sunat. Ataupun paling kuat, dia akan jadi fardu kifayah. Dia tak boleh jadi fardu ain. Sebab mazhab Hambali kata fardu ain tau. Fardu ain. So dia guna sebuah hadis lagi tentang hadis yang laqad syara'allahu lakum sunan nabiyikum. Allah telah menghadiahkan kepada kalian sunnah nabi kalian. Wa innahunna min sunanil huda. Dan itu adalah sebaik-baik sunnah yang memberi petunjuk. Dan Nabi kata, walau annakum kuntum tusalluna fi buyutikum. Dan jikalau kalian bersolat di rumah kalian, walau annakum kuntum tusalluna fi buyutikum, Nabi kata, fatahtalfu sunnata nabiyikum, maka kalian telah melanggar sunnah nabi kalian. Wa in takhallaftum an sunani nabiyikum, kalau kalian melanggar sunnah nabi kalian, la dalaltum, maka kalian akan sesat. Dan Nabi sebut lagi sambung. Dan dia kata, walaqad ra'aituna, akan telah perlihatkan hadzal mutakhallifu alladhi yusalli bi buyutihim. Dan kalian akan melihat orang yang tidak pergi bersolat bersama manusia lain dan bersolat di rumah. Dia sebut apa? Fahuwa munafiqun ma'lumun nifaq. Sejelas-jelas tanda munafik. Sejelas-jelas tanda munafik hadis tu. Tapi dia pun sebut lagi, hadis pun belum kuat lagi untuk menunjukkan bahawa hadis itu dapat menjadi sebab untuk mengatakan dia sebagai fardu ain. Belum lagi. Sebab apa? Alasan dia apa? Tidak ada arahan jelas lagi. Dia cuma beritahu sunnahnya adalah bersolat berjemaah. Masih lagi solat berjemaah. Solat berjemaah memanglah. Tapi adakah dia bermaksud di masjid? Maksudnya dia masih belum cukup kuat lagi. Dan ada hadis Nabi SAW disebut lagi, solatul rajuli fi masjid khairu min solatihi fi baitihi wa fi suqihi. Solat seorang lelaki di masjid adalah lebih baik daripada solat dia di pasar dan juga di rumahnya. Hadis ini sama juga. Mereka mengatakan dia cuma berlaku perbandingan saja, tapi tetap kedua-duanya tetap baik. So di asal dasar tersebut, mereka tak boleh mengatakan dia sebagai fardu. Tak cukup untuk mengatakan dia sebagai wajib. Satu, itu dalam bab bersangatan. Saya kata ada dua unsur wajib ni. Apa satu lagi? Jelas, dan suruhannya apa? Apa dia? Tak boleh dicabar. Seandainya suruhan tersebut boleh dicabar, maka dia akan bentukkan menjadi sunat. Contoh, benda ni banyak. Benda ni banyak sangatlah. Contoh saya ambil contoh satu lah. Nabi okey, saya nak tanya, kencing berdiri haram tak? Lelaki lah, kalau kencing berdiri haram tak? Okey, Nabi ada larang. Asal berlarangan adalah haram. Nabi kata, la tabulan ahadukum qa'imah. Janganlah kalian solat pula, kencing secara berdiri. Ada hadis larangan. Okay, sekarang kita masuk larangan. Dia sama je. Suruhan dan larangan kan. Larangan, asal kepada larangan adalah haram. Selagi mana tidak ada sebarang petunjuk yang menunjukkan dia sebagai makruh. Kerana apa? Boleh dicabar.
Contoh, Nabi melarang seorang lelaki kencing berdiri. Sampaikan dalam hadis riwayat Aisyah Bukhari, ada mengatakan bahawa kalau engkau dengar Nabi kencing berdiri, dia kata munzu bu'isa risalah, semenjak Nabi dilantik menjadi rasul, maka dia telah berbohong. Tapi hadis tersebut tak valid, kerana mungkin Aisyah nampak Nabi tak kencing berdiri ketika dalam rumah, tapi ketika musafir Aisyah tak nampak. Kerana ulama akan membahagikan, kalau hadis tersebut berkaitan dengan perkara selain luar rumah dia, kita boleh pakai pandangan imam lain, pandangan sahabat lain. Tapi kalau riwayat tersebut, kalau riwayat-riwayat tentang tubuh Nabi, keadaan Nabi di rumah, mandi wajib Nabi, kalau riwayat Aisyah bertemu dengan riwayat sahabat lain, kita kena dahulukan riwayat Aisyah. Sebab apa? Aisyah berada dengan Nabi dalam rumah. Tapi Nabi, mungkin Aisyah dia lihat Nabi tak kencing berdiri hanya dalam rumah. Tapi dalam hadis riwayat Bukhari, kerana Nabi SAW atas subatan qaumin fabala qa'ima. Hadis riwayat Bukhari sebut apa? Nabi pernah mendatangi satu kaum dan dia kencing berdiri. Cakapnya mana? Satu hadis Bukhari sebut Nabi kencing berdiri, tapi satu hadis larangan sebut Nabi ni larang kencing berdiri. Bahkan Aisyah kata, kalau kau dengar orang kata Nabi kencing berdiri, dia telah berbohong. Tapi hadis tu dah dipertikaikan tadi kan, sebab dia tak nampak bila Nabi bermusafir. Sekali so macam nak buat? So ulama akan mengatakan apa benda arahan, suruhan, bila Nabi suruh sesuatu tapi ada pun boleh ubah. Ini pun boleh ubah. Apa pun boleh ubah tu? Ada riwayat Nabi kencing berdiri. Kita panggil pun boleh ubah tu dalam kes macam positif negatif. Kan? Berlaku tak positif negatif dalam bab ni? Berlaku. So ulama kata kalau berlaku positif negatif macam ni, maka arahan wajib akan bertukar kepada makna makruh. Sebab apa jadi makruh? Sebab apa jadi makruh? Tak cukup syarat, dicabar. Dicabar dengan hadis lain. So kencing berdiri adalah makruh saja hukumnya. Dia tidak menjadi haram walaupun ada hadis larangan. Okey? Contoh lain. Apa nama? Suruhan membuka kasut di kuburan. Okey. Nabi SAW ternampak seorang lelaki berjalan di atas kubur dalam keadaan memakai kasut. Kemudian Nabi melarang dia. Waihak. Orang kata, orang terjemah waihak ni celaka, tapi bukan semua perkataan celaka. Ada masuk malang bagi engkau, tapi Nabi sebut dalam kes ni, woi, macam tu. Dalam keadaan memarahi. Hei, cabut kasut engkau bila berada di kuburan. Cabut. Tapi ulama bahaskan, adakah cabut hadis tersebut bermaksud cabut dengan masuk wajib? Itu sebab ada orang berpandangan pergi kat kubur wajib buka kasut. So sebenarnya hadis larangan tersebut boleh dicabar. Sebab apa? Sebab ada hadis Nabi SAW sebut, innal mayyita la yasma'u qur'ani ali al-musyai'ina lahu. Sesungguhnya mayat masih boleh mendengari derapan tapak kaki orang yang mengiringi mayat ni. Sebab dalam hadis sebut derapan kasut ni'al ala qar'i ni'al. Derapan tapak kasut orang yang mengiringi mayatnya. So bolehlah pakai kasut. Betul tak? Bolehlah pakai kasut. Kalau tak, tapi rupanya ada sebab larangan tersebut. Sebab larangan tersebut adalah simbolik kepada tawaduk berada di kuburan. Kerana asal muasal hadis tersebut, lelaki tersebut memakai as-sibtiyah, iaitu sejenis kasut yang mana kulit dia punya kulitnya dicukur, kulit bulu tu dicukur. Itu eksklusif zaman dulu. Siapa yang ada kasut Arab dulu, dia kalau ada kasut, dia orang tak sempat nak sertu kulit tu, dia terus je jahit buat kasut. So bulu ni bercakap-cakap lagi lah, kan? Tak kemas lah. So itu miskin punya style kasut. Tapi kalau yang kaya-kaya, yang ada standard, kan, ada standard, dicukur bulu tersebut, jadi dia nampak eksklusif. Kasut dia cantik.
So dia pakai kasut siptiah tu. Kasut yang ada standard di atas. Jadi Nabi punya arahan, larangan memakai kasut tersebut adalah disebabkan anjuran kerana dia berkait dengan perkara adab. So dia tak masuk wajib. So bermakna kalau orang tu nak pakai kasut dekat kuburan, boleh tak? Boleh. Sunat saja. Dia tak jadi wajib. Dan bahkan Al-Imam Al-Qurtubi mengatakan kalau tanah perkuburan tu banyak batu kerikil, wajib dia pakai kasut. Betul tak? Menyakitkan kaki buat apa? Sebab suruhan tu bukan suruhan wajib. Sebab apa tak boleh jadi wajib? Macam saya selalu sebut tadi lah. Sebab apa tak boleh jadi wajib? Boleh dicabar. Boleh disangkal. So, dia mesti jelas. Betul tak? Dia memang Nabi sebut, kau jangan buat. Lepas tu tengok hadis lain pun tak ada pun yang kata Nabi ada pernah buat benda yang kata jangan tu. Okey, lulus satu. Bersangatan tak? Cikgu tengok hadis lain. Oh, bersangatan. Sebab dia punya arahan ni memang jelas betul. Ada perkataan jangan. Jelaslah ada perkataan jangan, betul tak? Ada perkataan jangan ni jelas. Tapi dia kena tengok kejelasan ni boleh dicabar tak? Okey, satu contoh. Memakai di kuburan. Apa lagi? So, kita kata contoh. Apa lagi Dia bila nak contoh tu. Apa dia? Okey. Macam mana? Oh, iktikaf di 3 masjid saja. Itu pun tak dapat menjadi dalil yang wajib. Kerana dia punya khitab, kita panggil khitab ni ialah cara sebutan Nabi hanya menceritakan fadilat sahaja. Dia tidak ada perkataan yang bermaksud, kita panggil ihtimal. Ihtimal kita kata ada kemungkinan dia boleh jadi wajib. Tak ada. Tak ada muka ruang. So wajib ni susah. Dia kena ada syarat tu. Bagus. Itu satu contoh yang bagus. Nabi pernah melarang orang perempuan daripada menziarahi kubur. Asal muasal larangan Nabi SAW terhadap menziarahi kubur tersebut kerana dia berlaku fitnah. Dia orang bercampur lelaki dan perempuan. Kan? Dan apabila fitnah tersebut terangkat, Nabi SAW pun sebut dalam hadis, kuntu nahaitukum an ziyaratil qabr fal'an fazuru. Bukan fal'an, fazuru. Tak ada alan ni, fazuru. Dulu aku pernah melarang kalian daripada menziarahi kubur. Tapi sekarang ziarahilah kamu semua ke kubur. Tapi ulama bahas kat situ. Fazuru, ziarahilah kalian. Adakah termasuk dalam perempuan? Ya, termasuk dalam perempuan. Kerana ada hadis lain yang menyokong Nabi tidak melarang perempuan untuk menziarahi kubur selepas itu, selepas terangkatnya fitnah. Kemudian dia kata, fa innahu tuzakkirukumul maut, kerana sesungguhnya dia dapat mengingatkan kamu kepada kematian. So banyak ada hadis yang orang kata asalnya adalah suruhan, tetapi suruhan tersebut bila dia berhak dicabar, adanya benda lain, maka dia akan berubah kepada makna. Kalau larangan dia akan berubah menjadi makna makruh. Kalau suruhan dia akan berubah menjadi makna sunat. Jadi banyak orang kata kena tengok dulu arahan-arahan tersebut macam mana bentuk dia. Okey. Haram travel tanpa mahram. Ada tu jelas, memang ada lafaz larangan. Kan? Sehingga kan Nabi kaitkan benda tu dalam beriman kepada Allah dan Rasul. Kan? Perempuan yang beriman kepada Allah dan Rasul, dia tidak akan bermusafir secara bersendirian tanpa mahram. Kan? Hadis tu perlu dijelaskan begini. Hadis tu kadang-kadang ada beberapa benda yang berbentuk larangan. Dia akan terangkat larangan tersebut berdasarkan apabila terangkatnya benda yang menjadi sebab kepada larangan tersebut. Faham? Contoh macam saya sebut tadi, sebab kepada menjadi larangan ziarah kubur adalah kerana bercampurnya fitnah lelaki dan perempuan. Maka apabila Nabi SAW melihat fitnah tersebut telah terangkat, maka baginda mengizinkan. Begitu juga dengan saya sebut tadi, mazhab Maliki mengatakan makruh. Bukan mazhab Maliki, Imam Malik mengatakan makruh
berpuasa 6 Syawal. Tetapi mazhab Maliki pula tak berfatwa menyokong fatwa Malik itu. Dia kata puasa 6 tu ada dalam mazhab Maliki. Mazhab Maliki kita ada. Sebab apa? Kerana kekhawatiran Malik telah terangkat. Kerana Malik khawatirkan orang akan berpuasa sejurus selepas Syawal. Dan benda tu tak berlaku lagi dah. Jadi bila kekhawatiran tu tak ada, terangkat, maka mereka akan pergi kepada asal dia. Lepas tu disunatkan. Okey? Berpuasa tersebut. So, dia panggil sebagai raf'ul junah, terangkat dosa. Apabila adanya unsur terangkat asal kepada sebab perkara tersebut, maka selepas dah tak ada sebab tersebut, maka dia dibenarkan semula, tetapi dengan syarat. Okey, dibenarkan untuk perempuan bermusafir tanpa mahramnya atas alasan satunya keselamatan. Dalam bab keselamatan. Satu lagi dalam bab fitnah perempuan dan keselamatan ni lah. Kan? Dan tetapi ulama ada katakan, seandainya benda tu berkaitan dengan perkara yang bahkan boleh menjadi wajib. Wajib dia keluar walaupun tanpa mahram. Contoh, kekurangan doktor pakar wanita dan perlu bermusafir keluar pada Malaysia untuk belajar pakar doktor pakar untuk bahagian wanita kan. Kalau tak, kita juga bising doktor lelaki tak ada kat hospital. Kan, kita bising tapi kita tak menyediakan. Atas alasan wanita haram bermusafir tanpa mahram. So benda tu dah terangkat. Kalau kerana benda tersebut memerlukan hajat yang besar, maka dia bukan wajib. Walaupun dia perlu bermusafir tanpa mahram. So alasan ialah pada seandainya musafir tersebut tidak ada orang kata secara jelas, secara yakin tidak boleh berlaku sebarang ketidakkeselamatan, maka dia diharuskan. Kerana kita kena berhukum kepada benda yang jelas. Sebab orang kata, mana kita tahu tak boleh pakai dalam fiqh. Dia kena benda tu jelas. Bahaya yang menanti tu jelas. Okey? Bahaya menanti tu jelas. Contoh, kalau dia punya tempat dia nak pergi tu ialah tempat memang sarang penjenayah memang kat situ. So waktu tu mungkin haram dia untuk pergi ke tempat dia turun tu memang tempat sarang penjenayah. Ataupun dia nak pergi tour melancong pergi ke tempat-tempat Islam yang terjadinya kecurian apa semua kan. Benda tu kalau kita nampak dia punya benda tu nampak, orang kata yakin jelas, dia boleh pakai. Sebab dalam syarak dia tak boleh pakai kemungkinan, tak boleh. Dia kena pakai kejelasan. Benda yang jelas dan yakin benda tu akan berlaku. Sebab benda yang itu kata masalah dalam fake iftiradi tu, kita dah cerita lah. Fake iftiradi ni dah bab mazhab Hanafi punya style, tak payah pakai. Sebab mazhab Hanafi punya style, bahkan dalam mazhab Maliki pun ada benda macam tu. Kita boleh sebut mungkin mazhab lain pun ada, cuma kita tak tahu je lah. Tapi yang nampak jelas mazhab iftiradi ni adalah mazhab Abu Hanifah. Mereka membayangkan benda-benda yang belum akan berlaku dan diorang selesaikan, seandainya berlaku maka kita dah ada keputusan. Kita panggil fake iftiradi. Itu adalah amalan mazhab Abu Hanifah. Okay. So wajib jelas Sekarang kalau ibu pun masih lagi ada lelaki dan perempuan. Dia kadang melihat kepada hadis itu disebut kuntu nahaitukum an zinatul qabr, kerana benda itu berlaku dalam keadaan awal-awal Islam. Waktu itu belum ada lagi keputusan daripada Nabi untuk keputusan daripada Nabi belum ada hadis Nabi SAW yang secara keputusannya Nabi mengatakan bahawa percampuran antara lelaki dan perempuan itu berlaku secara ketat. Belum ada lagi. So waktu tu memang berlaku depan mata Nabi. Diorang ziarah kubur dalam keadaan memang berselisih lelaki perempuan situ. Waktu tu Nabi mengharamkan wanita ziarah kubur waktu tu. Mereka dapat berselisih. Bahkan dalam hadis Nabi SAW juga, dalam hadis dalam Muwatta Imam Malik ada sebut bahawa bila Nabi SAW sendiri nampak wanita pergi ke masjid sendiri pun dalam keadaan berselisih lelaki dan perempuan.
Nabi SAW melarang daripada wanita melalui jalan tersebut supaya tidak berselisih antara lelaki dan wanita ke masjid. Dalam Muwatta. Jadi itu saya kata tadi. Benda yang Nabi sebut tersebut adalah berdasarkan apa yang Nabi nampak. Dan waktu tu pun Nabi pun tak ada buat secara keputusan bahawa keputusan Nabi sebut tak boleh langsung bercampur lagi perempuan. Masa tu belum ada. Bila Nabi nampak dan Nabi nampak benda tu bercampurnya antara lelaki dan perempuan, baru Nabi haramkan. Tapi selepas itu Nabi melihat dia tak selepas pengharaman tersebut, wanita dah tak mula menziarahi secara aktif seperti sebelum ini. Dan nampak dia tak seperti sebelum ini, dia tak. Sebab apa? Sebab dia orang tak aktif keluar menziarahi kubur waktu tu, sebab atas larangan tadi. So tak nampak secara aktif. Dia orang selalu masuk, keluar masuk, berjumpa lelaki perempuan tak ada. So atas dasar tu Nabi mula memberikan izin. Itu atas waktu itulah. So kalau kita katakan waktu sekarang, kan, waktu sekarang kalau kita katakan, kalau kata semua orang bercampur lelaki dan wanita, kalau katakan kita nak mengelakkan bercampur lelaki dan wanita ni secara realiti memang tak ada lah. Betul tak? Melainkan dia boleh berlaku ketika di masjid, kan? So kalau nak katakan di kuburan ke, di pasar raya ke, kan, percampuran. Tapi macam saya sebut tadi, terangkat tersebut kerana Nabi melihat keadaan pada waktu itu. Dan orang perempuan pun tak seaktif seperti sebelum ni. Diorang semua selalu pergi kubur atas sebab larangan tu tadi. Kemudian barulah bila Nabi nampak benda tersebut telah terangkat, barulah Nabi mengeluarkan kata, aku pernah melarang kalian, tapi sekarang kamu boleh menziarahi kubur. Dia berdasarkan keadaan lah. Macam saya sebut tadi, sesuatu suruhan dan larangan dan fatwa tersebut dibuat berdasarkan keadaan setempat. Dan boleh jadi keadaan tersebut telah mansuh pun. Keadaan itu tak sesuai pun nak diimplaikan kepada keadaan kita. Kan? Contoh macam saya kata tadi, larangan bermusafir bersama dengan mahram tadi. Kan? So ulama ada bahaskan, kadang-kadang suruhan dan larangan itu perlu difahami mengikut konteks. Macam kes hadis tas'ir, penetapan harga tadi. Kan? Kalau nas tak boleh menetapkan harga. Bahkan sahabat melarang menetapkan harga. Tapi ijma'nya tabi'in mengatakan bahkan wajib menetapkan harga waktu itu. Dia berdasarkan melihat kepada. Jadi Nabi SAW sendiri pun menyatakan hadis tersebut boleh dan tak boleh adalah melihat kepada keadaan tersebut. Okey, melihat kepada keadaan tersebut. Tapi bermakna apa? Larangan wanita menziarahi kubur itu telah termansuh selama ni. Dah tak ada dah larangan tersebut. Memang dah tak ada dah terus. Memang Nabi dah kata perempuan dah boleh menziarahi kubur kerana dia mengingatkan kepada kematian. Dan Nabi melarang wanita tu sebelum tu kerana melihat di depan mata dia benda berlaku. Dan dia tak redha benda tu berlaku. Itu sebab tu. Niyahah. Larangan niyahah kepada sebab menziarahi kubur. Sebab menziarahi kubur, larangan niyahah adalah, saya tak tahu kalau adanya perkataan khas kepada kuburan, tapi apa yang saya nampak, itu berlaku bukan setakat di kuburan, dekat rumah dia orang pun. Niyahah ni berlaku bukan setakat di kuburan, maka kat rumah pun. Masa saya belajar dulu Arab, kalau berlaku kematian, dia orang semua lari ke saya pernah ada rumah saya tu berlaku kematian. Dia lari ke tengah jalan dan dia tepuk kepala dia, musibah. Dia koyak maju. Rupanya kita tahu memang betul berlaku lah. Arab memang macam itu. So bukan tak tunggu ke di perkuburan, belum ada di rumah-rumah dia orang pun memang orang buat benda tu. Niyahah ni. Niyahah dilarang, macam yang Nabi sebut tu, mereka mengoyakkan pakaian mereka, memukul-mukul kepala mereka. Rupanya betul. Kita ingatkan manalah dia orang nak buat macam tu. Kita kat Malaysia ada ke buat macam tu? Oh ya? Oh. Kalau akak kata adakah dia sebab niyahah, saya tak tahu. Apakah ada ulama mengatakan dia disebabkan niyahah? Saya tak tahulah. Cuma apa yang saya tahu, ada disebabkan
keadaan fitnah tu. Tapi kalau kau katakan apakah dia berlaku nihah di kuburan, mungkinlah kot. Kan? Saya cuma kata saya tak pasti, saya tak betul. Kalau kata mungkinlah, mungkin. Cuma kita nak sebutnya, apakah unsur wajib? Suruhan? Suruhan apa? Suruhan tu mesti jelas. Tidak boleh dicabar. Okey, habis. Saya tak nak ceritakan pembahagian wajib. Wajib ada banyak pembahagian. Kemudian kita masuk dalam bab apa? Jauhnya? Oh, okey, okey. Yang ada tahu pasal nihah kuburan? Ya. Maksudnya ada yang mengatakan elah dia nihah lah. Okey. Wajib, sunat. Okey. Sunat. Tengok sunat. Kita berkata sunat inilah dalam bahasa lain inilah mandub ataupun mubah ataupun mustahab. Walaupun ada ulama membezakan berkenaan dengan kategori dia tu, mustahab lain, mandub lain kan. Walaupun ada ulama membezakan, tetapi kebanyakan ulama mengatakan mustahab, mandub, sunat, mubah itu semua benda yang sama maksud dia. Ada banyak nama lah. Mandub ya, mustahab ya, apa lagi? Sunat ya. Itu nama-nama dia. Okey. Sunat juga yang Allah suruh buat. Okey? Tetapi tidak bersangatan. Itu sunat. Benda yang Allah suruh buat tetapi tidak bersangatan. Okey, faham? Itu sebab saya mention bersangatan tu penting. Sebab kalau tak ada unsur bersangatan, dia akan jadi mana? Sunat. Okey? Banyaklah kita kata. Okey, contoh. Contoh Allah kata dalam Quran, ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidain ila ajalin musamma faktubuh. Wahai orang yang beriman, jikalau kamu semua melakukan satu hutang, maka tulislah hutang tersebut. Faktubuh. So kita kata, Allah kata faktubuh, maka tulislah. Asal kepada suruhan adalah wajib. So ikutkan ayat tadi, Allah kata tulislah, maka wajiblah. Betul. Tiba-tiba dalam ayat yang sama, selepas tu kata fa in amina ba'dukum ba'da falyu'addil ladzi tumina amanatah. Tapi kalau adanya berlaku saling kepercayaan, maka akan menjadi kepada hukum dia sunat. Dia tak jadi wajib lagi. Sebab kalau adanya unsur kepercayaan. Fa in amina ba'dukum ba'dan falyu'addil ladzi tumina. Okey? Fa tumina amanatah. Jadi dan ada juga fakatibuhum in alimtum fihim khaira. Jadi benda-benda macam ni, benda yang asalnya kepada wajib, dia akan berubah menjadi sunat apabila adanya pemboleh ubah. Pemboleh ubah tersebut sama ada terangkat dosa, terangkat sebab yang menjadikan dia haram, terangkat, ataupun dia punya suruhan tu tak jelas. Bila tak jelas, dia terus dia akan jadi kepada sunat. Okey, kepada sunat muakkad ada, kemudian al-mandub masyru' fi'luhu, sunat zaid, ada macam-macam sunat lah. Tapi yang kita pentingnya kita dah, sebab sunat ni pun saya dah, wajib tu sebenarnya dah cover sunat tu sekali. Okey, faham So dia tak boleh, orang kata dia mesti tengok pemboleh ubah tersebut. Sebab macam saya sebut tadi, setiap suruhan asal memang larangan, tapi kena tengok juga suruhan tu berbentuk anjuran ke irsyadiah, kita panggil kan, anjuran ke suruhan tersebut berbentuk sama ada anjuran ataupun berbentuk dia punya suruhan tu tak jelas. Okey, haram.
Haram pula apa yang Allah larang lakukan secara bersangatan. Haram pun bersangatan. Okey, bersangatan. So seandainya, okey, soalan saya, seandainya tak bersangatan dia akan jadi apa dia? Tak dengar. Makruh. Seandainya tidak bersangatan dia akan jadi makruh. Haram terbagi kepada dua. Haram li zatihi dan haram li ghairihi. Okey? Apa dia haram li ghairihi dan haram li zatihi? Dia tak cerita. Haram zat itu sendiri dan haram yang tidak pada zat. Haram zat, haram bukan pada zat. Apa dia? Macam makanan ada zat kan? Contoh ialah haram li zatihi itulah asal-asal dia memang haram dah. Benda yang tidak ada pengaruh luar, keharaman dia bukan berpunca daripada pengaruh luar. Contoh keharaman yang berpunca daripada pengaruh luar yang mendatang, contoh orang selalu tanya benda saya. Kat Johor selalu orang tanya benda ni. Dia tanya, Ustaz, apa hukum kita pergi menonton perlawanan bola sepak? Itu musafir yang dibenarkan ke dia kata? Kata sebab apa? Apa masalahnya tengok perlawanan bola sepak kan? Saya tak nampak isu dekat situ apa. Dia kata dah kalau kita pergi kalau kita pergi tengok perlawanan bola sepak nanti tengok pera-pera amoy apa semua, dia kata dah maksiat kat situ, dia kata. Punya dia orang faham itu yang kita katakan itu ada haram yang asal dengan haram yang mendatang. Haram yang tengok peramu itu haram yang mendatang. Dia tak termasuk dalam pakej haram yang asal. So dia kata kalau nak kata tengok peramu tak payah pergi stadium pun boleh tengok kan. Dekat pasar raya pun boleh ternampak kan. So dia kata adakah bagi dia orang beranggapan benda itu haram? Sebab mungkin kata nampak aurat-aurat orang semua waktu diorang pergi tengok perlawanan bola sepak. So perlawanan bola sepak itulah harus perjalanan yang harus, bukan kerana perjalanan haram kan. So perjalanan dia harus, tetapi unsur luar punya haram yang datang itu yang boleh menyebabkan dia haram, tapi haram daripada unsur luar. Hanya dia kalau perkara tersebut, contoh dia kata, dan haram daripada perkara luar tersebut kita kata memberi kesan terhadap perkara tersebut. Contoh dia kata seorang yang bersolat dengan baju yang dicuri. Okey, solat dengan baju yang dicuri. Sah tak solat dia? Tapi ada yang mengatakan tak sah. Sebab ada hadis jelas. So bila ada hadis jelas, dia orang terpaksa gunalah. Ada hadis jelas Nabi sebut setiap apa yang berasal daripada benda yang haram maka tak sah lah ibadatnya. Ibadat yang dilakukan daripada harta yang haram. Walaupun 1 dinar yang haram, maka Allah tak terima ibadat dia. So ada yang macam mazhab Abu Hanifah, dia berpandangan orang yang solat dengan baju yang dicuri tu tak sah sembahyang dia sebab dia memberi kesan terhadap kesahihan. Sebab hadis tu dipakai. Tapi hadis tu dhaif lah. Hadis tu pun dhaif dan ada ulama bincang hadis pun tak berapa tak sahih. Cuma nak sebutnya bermakna batal solat tak batal solat tersebut datang daripada benda yang luar, bukan datang daripada benda yang asal. So kita katakan solat orang dengan baju yang dicuri itu sah dan si pengambil itu adalah perbuatan dia haram. Dia berdosa atas dosa mengambil harta yang tak sah. Bukan tak sah, harta yang tak halal lah daripada harta orang lain lah kan. Yang benda yang dicuri. So kalau orang kata boleh jadi tak sah, boleh jadi sebab ada hadis. So ulama ni saya sebut kan macam tadi, diorang punya style. Kalau benda tu tiba-tiba memang kalau ikutkan dia tak memberi kesan kepada sah tak sah pun, sebab asalkan rukun dah buat, syarat dah buat sempurna, maka dia sah. Tapi sebabkan ada dalil, so dia pakai dalil tu. Okay, so dia ada yang kata memberi kesan lah. So bukan kita kata ijma' apa semua mazhab kata tetap sah. Okey, itu haram. Haram macam saya dah sebut dah. Kalau saya sebut haram tadi dia cover sekali dengan makruh. Makruh adalah suruhan Allah untuk larangan Allah melakukan satu perkara ataupun suruhan tidak melakukan satu perkara bukan secara
bersangatan. Okey, dia tak berlaku secara bersangatan. Tetapi sekejap, contoh dia bagi apa? Tapi kalau seorang meninggalkan perkara makruh tersebut, maka dia mendapat pahala. Wa yusabu tarikuhu. Kalau meninggalkan perkara tersebut mendapat pahala. Dan makruh terbagi pada dua. Sini ada tulis tak? Okey, makruh terbagi pada dua. Satu kita panggil makruh tahrimi dan makruh tanzihi. Okey. Makruh tanzihi ini adalah kita kata suatu makruh yang menghampiri kepada haram. Macam mana kita boleh katakan sebagai makruh tanzihi? Macam saya sebut tadi lah. Contoh dia bagi kat sini apa makruh tanzihi. Tanzihi Tanzihi. Tanzihi. Makruh tanzihi satu lagi tahrimi yang menghampiri kepada haram. Macam mana dia boleh jadi makruh tahrimi? Haram-haram lah, makruh-makruh lah. Apa ni makruh haram lah? Kerana boleh jadi makruh tahrimi kerana larangan dia tu adanya larangan yang jelas. Jelas. Tetapi jelas tersebut telah dicabar dan dimasuk kepada makruh yang saya sebut tadi. Dan makruh bila dia dicabar disebabkan ada yang jelas tetapi ada benda lain yang Nabi buat. Macam contoh tadi, Nabi melarang jelas kencing berdiri. Tiba-tiba ada hadis Nabi buat kencing berdiri juga, contoh. So time tu ulama akan kata dia kepada makruh tahrimi lebih dekat. Tapi dia tetap tak haram. Dia cuma makruh yang macam kita makruh muakkad lah kita kata. Makruh yang kuat, makruh yang kuat. Satu lagi makruh tanzihi. Makruh tanzihi ni ialah dia lebih kepada makruh yang kurang kuat dia punya larangan itu. Wa ma talaba syara' tarkuhu. Contoh dia bagi sini memakan daging kuda ketika dalam peperangan. Memakan daging kuda ketika dalam peperangan dan juga berwuduk dengan lebihan jilatan haiwan buas. Okey? Dan juga macam kita kata jilatan binatang buas. Jilatan binatang buas. Dan Nabi SAW sendiri pun memang ada melarang daripada berwuduk dengan jilatan binatang buas. Dan Nabi SAW sendiri ada mengharuskan berwuduk dengan wuduk daripada jilatan kucing ada kan. Dia panggil apa ni? Lu'ab sunbur. Apa dalam kitab fiqh orang panggil bukan sunbur. Apa kucing, bukan kiton. Kiton itu biasa. Kiton bahasa Arab memanglah kiton, tapi dalam kitab fiqh dia tak guna kiton. Apa sunbur? Apa saya tak ingat nama perkataan ada sunbur. Allahu akbar, saya ingat. Al-hirah. Al-hirah. Dia panggil su'rul hirah. Jilatan kucing. Fa innahu manatawaffat alaikum. Nabi kata kerana dia berlegar-legar di sekeliling kalian. Okey. So tentang binatang buas. Binatang buas ni dia memberi banyak konotasi hukum tau. Kerana kan ulama kata kalau tak ada unsur buas maka sampai dia halal dimakan bahkan. Contoh dubuk. Dubuk halal dimakan. Dubuk tu dubuk hainas. Hainas tu halal dimakan. Sabar belum habis. Kan tak cerita habis kan. Keluar dijaja benda tu. Tu bahaya tu. Kelas setengah-setengah. Sabar belum habis, belum cerita lagi. Dia nak cerita tak? Okey. Dalam hadis berlakunya perbahasan para ulama terhadap perkara macam ni. Kerana satunya ada hadis daripada hadis dalam Musnad Syafi'i. Bahkan hadis sahih dalam Musnad. Wa kana luhumul ad-dubai yuba'u baina Safa wal Marwah. Dahulunya daging dubuk ni dijual di antara Safa dan Marwah.
Bahkan tak ada orang melarang pun daging dubuk tersebut dijual. Dan mereka memakan daging dubuk tersebut. Belum habis lagi tau. Jangan ini baru saya baru sikit. Belum sampai lagi. Daging dia dijual dan ni kerana berdasarkan hadis Uraniyin. Hadis Uraniyin merupakan satu hadis yang menjadi dasar dalam binatang yang kesucian, binatang yang kesucian binatang yang boleh dimakan dagingnya. Bermakna satu hadis Nabi kata pasal hadis Uraniyin tu, pasal hadis meminum kencing unta bersama dengan susu kepada kaum Uraniyin. Kaum Uraniyin ni, diorang ni kaum yang duduk padang pasir betul. So kita kalau tengok Arab ni, kalau dia duduk padang pasir, kalau makan dia unta, minum dia susu unta, tak mustahil ubat daripada unta juga. So mereka berubat dengan menggunakan kencing unta. Tapi Nabi anjurkan kencing unta tersebut diminum bersama dengan susu. Wah, datang pula jemaah haji pergi Mekah, dia pergi minum kencing unta. Dia jumpa tak? Puak-puak tu pergi minum kencing unta tau. Dengan susu. Ini salah faham hadis ni. Sedangkan ulama kata hadis Uraniyin itu adalah qadiyah hal. Qadiyah hal ni apa? Khas kepada kaum Uraniyin. Kerana kaum Uraniyin mereka duduk di padang pasir, tak mustahil ubat diorang daripada unta juga. So dia khas pada kaum tu. Itu adalah qadiyah hal. Macam saya sebut tadi tentang peha tu aurat, itu qadiyah hal. So hadis tu dalam bab qadiyah hal. Khas kepada kaum Uraniyin, tapi keluar daripada hukum tu ialah setiap binatang yang halal dimakan dagingnya, maka dia adalah suci. Najis adalah suci. Satu disebut. Kemudian Nabi melarang an kulli ziniyab. Kan? Nahana Nabi SAW an kulli ziniyab wal himarul ahliyah. Nabi melarang kami daripada memakan setiap yang bertaring. Betul? Setiap bertaring dan memakan daging keldai kota. Saya ada tulis dekat dalam Facebook saya. Facebook saya ada tulis pasal hukum memakan daging dubuk. Kerana satu hadis seolah-olah memberi makan binatang yang daging dia halal. Saya kata dubuk termasuk dalam kes ni. Sebab apa dubuk termasuk dalam kes ni? Sebab ada hadis dubuk dijual di antara Safa dan Marwah. Hadis sahih dalam Musnad Syafi'i. So satu lagi hadis tersebut, Nabi melarang daripada makan setiap yang bertaring. So kita nak kata dubuk ni halal ke tak halal ni? Dia dijual di antara Safa dan Marwah tau. Tempat tadahan wahyu. Tapi ulama mengatakan dia ada dua jenis hainas. Ini dia punya kunci dia. Jangan balik terus kata, ustaz kata dubuk halal. Sama? Yang ulama mengatakan halal adalah sejenis hainas yang hanya memakan binatang-binatang kecil. Dia nama, kalau balik rumah boleh Google, nama dia striped hainas. Striped hainas ni yang jenis berbelang. Striped hainas. Jadi satu lagi hainas. Hainas yang jenis Lion King tu. Yang bertumpuk tu. Itu carnivore. Kalau yang ni, dia omnivore. Dia memakan binatang-binatang kecil macam kalajengking, dimakan serangga-serangga. Tak, bukan makan. Kalau kita makan kucing. Okey. Hadis mana? Tak. Kalau yang itu dia tak boleh. Itu termasuk dalam larangan setiap bertaring. Sebab yang hainas ni daging dia dimakan di antara Safa dan Marwah. Ada hadis sahih. Bahkan penduduk Mekah tak ada yang melarang. Bahkan mereka memakannya macam makan apa? Makan karnap. So bila Kak cakap benda tu, saya nak mentionkan hadis tu ada tau. Hadis menjadi penghalang kepada nak mengatakan dia tu. Sebab apa dia orang kata hainas itu boleh makan? Kerana hainas itu tidak ada sifat subu'iyah, kebuasan. Dia cuma ada taring. Binatang yang diharamkan pada taring, dia mesti kena ada sifat kebuasan. Dan hainas tidak ada sifat kebuasan. Yang strap hainas tu, kalau kita Google betul-betul, yang dimasukkan oleh para fuqaha itu adalah strap hainas. Strap hainas bukan hainas yang bertumpuk tu. Yang itu memang
Ulama memang kita kata memang salah memakannya. Kalau ikut ulama yang hanya ikut surah Maidah 4 saja haram lain semua halal. Oh. Itu dah masuk dalam bab amnul khas. Kalau kita kata pasal hainas ni tadi, kan? Pasal hainas ni tadi. Alasan dia cuma dia ni tidak ada sifat subu'iyah, kepuasan. Itu. Dan tapi saya lebih setuju dengan pandangan Abu Hanifah dalam bab ni. Pandangan Abu Hanifah kali ni dia pula lain. Dia kata apa? Haram makan dubuk. Sebab apa? Dia memakai hadis larangan setiap yang bertaring tu dia pakai betul-betul. Bagi dia tak boleh dicabar. Larangan Nabi tu tak boleh dicabar. Sebab bagi dia cuma penduduk Mekah aja yang buat benda tu. Sebab dia kata yang ada dalam hadis semua penduduk Mekah aja yang buat amalan tu. So bagi dia benda tu tak kuat nak mencabar. Larangan Nabi tu tak kuat untuk mencabar. Tapi yang geng-geng ni memang dia sini nampak. Maka benda tu diriwayatkan. So kita kata habis masuk kuis. Habis semua hukum tu.